Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya Wahhabu ya Ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Sehinggalah perkataan dia muka surat 17 fasal yang kedua, perempuan jangan menderhakai suami. Situ nah. Muka surat belakang ni tak apalah, tajuk tu. Perempuan jangan menderhakai suami. Apa hukum menderhakai suami? Haram hukumnya. Kerana apa haram? Kerana wajib bagi isteri mentaati suami. Maka haram menderhakai suami. Sebagaimana wajib kita taat kepada kedua ibu bapa kita, haram kita derhaka kepada dia. Wajib kita taat kepada Nabi, haram kita menderhakai Nabi. Haram menderhakai kerana wajib taat. Tetapi tak ada dalam syariat kita wajib bagi suami mentaati isteri. Tak ada dah. Bahkan tanda akhir zaman, tanda alamat buruk akhir zaman adalah suami mentaati isteri pula. Weh, menderhakai suami, mentaati isteri ni alamat tak molek, alamat tak molek. Hak sebenarnya isteri wajib taat kepada suami. Kalau suami mentaati isteri lagu mana pula? Tanda alamat tak molek kiamat. Antara tanda-tanda kiamat, Nabi kata akhir zaman ramanya suami-suami mentaati isteri. Sedangkan asal hukumnya isteri wajib mentaati suami. Ramai orang menderhakai ibu bapa, sedangkan hukum asalnya wajib mentaati ibu bapa. Ramai orang mentaati kawan-kawan, saing-saing, tak wajib kita taat kok saing. Hak wajib kita tinggal, hak tak wajib pula kita buat. Tu apa dia? Tanda akhir zaman. Siapa dia suruh lagu tu? Allah Ta'ala suruh lagu tu. Suruh isteri taat kepada suami. Dan tak ada suruh suami mentaati isteri. Kerana apa? Kerana apabila berlaku perkahwinan, seorang suami menghabiskan harta dia untuk memberi mas kahwin kepada isteri. Dan pada ketika itu Allah Ta'ala memberi hak sepenuhnya kepada isteri untuk menetapkan mas kahwin bagi dia. Yang nak berlaku, yang nak berapa, harus bagi dia. Sekalipun afdalnya mas kahwin itu murah, rendah, tetapi harus bagi isteri nak meletakkan harga sekadar mana, ya ke?
Tetapi ingat, apabila kamu minta mas kahwin daripada seorang lelaki, lepas ni mu kena taat kepada dia. Wajib kena taat. Ni mu ambil pitih dia dah, mu tak si taat kepada dia. Perjanjian ke apa dia lagu ni. Perkahwinan ni, isteri wajib mentaati suami. Kerana suami telah menghabiskan harta dia untuk isteri. Saya malah taat kepada dia. Dosa, gitu dah lah. Saya pandai apa dia? Orang yang pandai adalah orang yang mengikuti perintah Allah Ta'ala. Orang yang solehah, suami, isteri solehah, isteri yang mentaati suami. Selepas daripada mentaati Allah, tak adalah ketaatan yang paling besar lepas daripada mentaati Allah adalah taat kepada suami bagi isteri, bagi perempuan yang bergelar isteri. Manakala perempuan yang masih belum bergelar sebagai isteri, wajib taat kepada ibu dan bapa dia. Beza dengan laki-laki berkahwin kau tak berkahwin, selepas Allah dan Rasul adalah kedua ibu bapa dia. Pas orang lah ni nak cari isteri yang taat, sangat sukar. Dalam kitab fiqh kata, isteri yang solehah ini seperti seekor burung gagak berwarna putih. Gagak, nak cari gagak berwarna putih, sangat sukar. Ataupun gagak yang berbelai putih, supaya payah nak cari belakang. Ada. Sebab tu Nabi kata, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu semuanya adalah tempat bersenang-senang, tempat bersedak-sedak, perhiasan semata-mata. Maka sebaik-baik daripada dunia hak sani, dunia ni tempat berseronok. Maka sebaik-baik benda hak dunia, hak kita boleh berbangga, sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik dunia, hak banyak-banyak tu hak perhiasan dia, siapa dia hak paling banyak? Perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah, itulah seindah-indahnya. Nabi kata kalau kamu boleh perempuan yang solehah, syurga dah. Boleh syurga dah lah. Tapi payah nak ketemu lah. Orang lah ni perempuan duduk main TikTok. Nak makan nasi main TikTok. Nak tengah masuk main TikTok. Dalam tandas main TikTok. Tolu pahatak belakang. Tiba-tiba isteri solehah. Solehah gapo dia lagu tu. Duk main TikTok. Perempuan hendaklah menjaga dirinya supaya tidak dimarahi suaminya. Ni tanda jangan derhaka. Dengan cara yang pertama, hendaklah ia menjaga diri dia supaya tidak dimarahi suami dia. Suami dia tu minat ke apa dia, jangan dia buat menyebabkan suami dia tu marah. Jangan dia berkecek, jangan dia buat satu-satu perbuatan ataupun berkata dengan satu-satu perkataan yang suami dia tak suka. Misalnya suami dia tak suka sebut sekut tawa. Jangan sebut depan tok laki dia sekut tawa. Sekalipun benda tu tak dosa, sekut tawa dosa apanya. Dok suami dia tak suka, menyebabkan suami dia jadi angin lalu. Tak tahu lagu mana allergic sekut tawa lagu mana, maka jangan dok sebut sekut tawa depan tok laki dia. Perbuatan jangan juga. Jangan menyebabkan suami dia tu jadi marah. Jangan buat. Sekalipun kita kata saya tak ada niat gapo-gapo, tahu dah suami awak tak suka perbuatan lagu ni, maka awak jangan buat. Tak dosa pun. Memanglah tak dosa, tetapi awak nak jadi isteri solehah ke? Jangan buat benda yang suami marah. Sekalipun benda yang suami marah itu bukan dosa pun, tetapi Nabi tak suka, suami tak suka. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi fa abad an taji'a fabata ghadbana la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Maksudnya, apabila si suami memanggil isterinya kepada hampare suami. Hampare ni tempat tidur. Dulu tidur atas hampare lagu tu firash. Firash ni kalau kita gak toto, lembek. Maka ajak gitu saja ko. Ajak maya tidur. Tidur gitu. Bukan. Maksud dia nak suami dia nak kepada isteri dia lah tu. Bukan kata saja-saja ajak tidur takut ke hatu kau ke apa dia ke. Maka maksud dia ajak untuk bersetubuh. Tak syarat kata kepada lembek. Tak syarat. Katanya Nabi, atas belakang uto pun jadi, atas kereta pun jadi, atas bing pun jadi, pohonnya pun jadi. Tapi jaranglah orang buat lagu tu atas pohonnya, jatuh lebok lah jawapan dia nya. Cerita apa dia, mak jening saja yang boleh buatnya. Maka biasanya suami akan ajak tempat tidur. Maka ia enggan isteri itu tak segi. Sama ada tak segi langsung, malah pergi. Malah habis tidur sore ni. Gitu. Ataupun nanti saya nak tengok cerita Piramli ni ataupun nak tengok cerita Nustan ni ataupun nak tengok cerita apa dia. Tok laki dia tunggu. Kelipah duk tengok cicuk. Cicuk. Muncul kek. Jenera dengan lagu tu. Lambat tunggu sehingga ke dia pun marah. Suami sutuk angin selalu. Obat ni katanya Tok Bomo suruh makan 5 minit. Ni tunggu ni 10 minit, 15 minit tak jadi apa dah obat ni. Mengepek suami dia duduk dalam bilik, mocung mulut-mulut. Tidur dengan marah lagu tu. Lalu suaminya tidur dalam keadaan marah terhadap isteri dia apabila isteri dia tak mari. Apa dia berlaku? Sudah gitu ya cerita. Berapa banyak peristiwa lagu ni berlaku kepada pasangan suami dan isteri. Isteri tidak rasa berdosa langsung. Tidak rasa salah pun. Kerana apa? Standard ya tu, biasa ya tu. Suami pun tidur dalam keadaan nyetok orang lagu tu. Pak senyap lagu tu ya? Tak, Tuhan kata, tengok Nabi kata apa? Nescaya para malaikat melaknatkan nyonya perempuan hingga sampai subuh. Malaikat pula naik gila anak kok isteri hok tak dengar kata lagu ni. Suami dia tak suruh kata, dok kata macam-macam, dah nak marah. Lepas tu sudah lagu tu. Tiba-tiba malaikat pula naik semangat. Apa malaikat laknat? Kerana isteri ini sudah menderhaka kepada suami dia. Sedangkan wajib atas isteri mentaati suami dia. Maka malaikat laknat. Benda ni kadang-kadang kita nampak biasa ya. Sehari berlaku, tak apa lagi. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, benda ni koh bekok. Makan nasi nak semacam, tidur nak semacam, main game nak semacam, main handset nak semacam, nak WhatsApp semacam, duk main nate kero orang tua panggil duk main nate kero ni. Orang tua panggil duk main nate kero go tu. Sikit koh bekok akhir sekali meletup. Apabila meletup tanya, sebab apa kita ni cerai ke apa? Jala dah tu. Suami dia jadi ke bekok dah tu. Bekok. Oh jadi lagu tu. Apabila meletup, saya tak bersalah. Tak bersalah kepala otak apa? Awak tak sedar tiap-tiap malam. Minggu ni 4 kali awak buat. Minggu depan sekali awak buat. Koh bekok. Tak ada apa nah. Tiba-tiba bercerai, saya tak bersalah. Saya beriman, saya bertakwa, saya taat semacam. Taat labiai apa lagu tu? Taat lagu tu. Hok taat pun hok bercerai. Taat perempuan pun ada hok bercerai.
Soh kau kalau perangai lagu tu. Lah ni nak suruh gula apa malah minum. Malah kohong orang tino lah ni. Nak cari perempuan solehah beruntunglah wahai lelaki sekarang. Kalau dapat isteri yang solehah, hargailah dia, jagalah dia, peliharalah dia kalau boleh. Hok ramai lah ni. Perempuan TikTok belaka. Dek betul? Kita nak makan nasi, berkobeh habis dengan sambal-sambal. Gapo dia? Oh TikTok weh. Oh TikTok. Gerai nak ambil lesung katok atas kepala biar nyetok sungguh. TikTok la ilaha illallah. Perempuan solehah lagu mana TikTok? Hak tu main TikTok tak solehah dah. Pak kalau duduk buat video lagi, buat ke TikTok ke pendek biasa dia. Ni buat goni, berlakon lagu apa dia. Payah nak cari hak solehah lah. Dan riwayat daripada Bukhari dan Muslim pula. Nabi SAW bersabda, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fabata ghadbana la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Wa fi riwayatin illa kana allazi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardha anha zawjuha. Maksudnya apabila seorang lelaki memanggil isterinya kepada hamparan suami, tiba-tiba ia isteri enggan datang kepada suami, maka ia suami tidur dalam keadaan marah, tak puas hati. Nescaya ia dilaknat oleh malaikat sehingga subuh. Semalam tu dilaknat. Apa sebab subuh? Sebab biasa subuh ni orang bangun dah lah. Malaikat maka laknat semalaikat malam tu. Malaikat hok jaga malam tu laknat dia. Hok malaikat baru pula tengok kalau dia diraka pula malaikat hok tu pula laknat. Dan dalam riwayat lain kata melainkan yang di langit itu murka ke atasnya. Siapa dia hok berada di langit? Malaikat ke apa dia? Semua marah kepada isteri yang menderhakai suami. Sehinggalah bila biar wakil berhenti sehingga suami tu redha. Lepas pada subuh marah lagi. Ya, selagi suami tak redha. Tengah makan nasi pagi pun malaikat dok laknat basuh kakak sekut tawa, malaikat laknat macam-macam lah. Maksud laknat itu adalah malaikat berdoa supaya rahmat Tuhan jauh daripada perempuan itu. Allah kalau kasih saya Tuhan jauh gak sudahlah, marah Tuhan ada berlaku. Esok lusa tulak tumbing kacang botol kejuk kambing lari rata ikut berapa hari pun semua tu pun tak Tuhan selagi mana isteri suami tu tak redha selagi itulah dia dilaknat. Sebab itulah kita kalau boleh isteri solehah hargai dia. Tapi kalau tak boleh isteri solehah, makan hatilah kita. Makan hati berulang jantunglah kita. Ulang dengan jantung. Makan hati. Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni Nabi tegur isteri ni. Kerana ibadat yang paling besar seorang perempuan yang bernama isteri adalah taat kepada suami. Semaya boleh kira semaya fardu tu memang dah. Semaya sunat tak bisa lama no. Ngatik tak bisa lama no. Selawat tak bisa lama no. Kok paling besar sekali lepas pada taat Allah, taat suami. Maka Nabi ambil berat benar isteri-isteri tekan kepada isteri satu benda iaitu taat kepada suami. Sebab apa? Kerana tugas ataupun hak suami itu sangat besar bagi isteri. Kedua, kerana ramanya isteri lalai mengenai hak ni, hak taat kepada suami. Sekalipun suami kita bodol tok, kita ni doktor PhD misalnya, isteri suami kita SPM pun niru. Nama misalnya,
Tapi dia suami kita wajib kena taat. Awak abang gak kau dah Pitagoras pun tak tahu. Nama hak ni pun tak reti. Biarlah, tapi dia suami kita. Alim bisa setara mana kita 7 qiraat ko, 100 qiraat ko, hafal semua kitab di dunia pun syurga neraka di bawah tapak kaki suami kita. Sekalipun dia lagu mana hina pun, tetapi dia sangat mulia nisbah pada kita. Nak nikah sangat dengan dia, wajib kena taat lah. Nabi kata apa? Salah satu la tuqbalu lahum salatun wala turfa'u lahum ila samai hasanatun al abdul abiku hatta yarji'a wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda was sukranu hatta yashwa. Akhrajahul Baihaqi wa ghairuhu an Jabir bin Abdullah. Gapo dia Nabi kata 3 orang, 3 jenis bangsa manusia, 3 jenis golongan manusia tidak diterima sembahyang mereka. Sembahyang tu sah, tak perlu ulang, tapi Tuhan tak terima. Yakni tidak dapat pahala. Tuhan tak terima. Persembahan sembahyang yang ia sembah kepada Allah tak terima. Sekalipun tak perlu qada dah sembahyang tu, tapi sembahyang itu tidak diterima. Yakni tidak dapat pahala langsung pun. Dan Allah tidak mengangkat ke langit kebajikan mereka. Bukan kata sembahyang, bahkan segala kebaikan dia pun Tuhan tidak angkat ke langit. Apa maksud tidak angkat ke langit? Ingat, semua amalan-amalan kita akan dipersembahkan ke langit. Ingat, semua kebaikan kita, tempat simpanan amalan di langit. Wak naik belakang. Amalan baik, amalan jahat, wak naik ke langit belakang. Maka apabila amalan itu tidak diangkat ke langit, seperti duduk sini, tak terima. Semaya, kau apa dia? Sedekah kau, buat kebajikan kau, jadi goni kau, jadi gapo kau, tak diterima. Kebaikan dia bukan kata semaya. Semaya tu hak besar dah. Selain daripada semaya pun tak diterima juga. Allah, saja-saja. Ya. Gapo dia 3 golongan. Hak Tuhan siapa marah kita mau siapa amalan dia tak akad langsung. Kalau akad boleh kira lagi. Tak akad langsung kau ke langit. Siapa dia? Pertama, hamba yang lari hingga ia kembali kepada tuannya. Seorang hamba wajib dia taat kepada tuan dia. Wajib. Dalam syariat mengajar seorang hamba wajib taat. Kalau dia tak taat, berdosa kepada tuan dia. Pas lagu mana? Hamba ni lari daripada tuannya. Lari. Tuan dia suruh perok kambing. Kira-kira dia nusuk. Cuma tengok itau ke. Pikul beg. Nampak. Perok unggah. Lari. Lari kok pun. Carilah tuan dia. Aku beli pitih mahal-mahalmu. Mu lari. Aku suruh buat kerja, mu lari. Maka kalau hamba tu lari, berhenti semaya zuhur. Jadi itu email, semua tak diterima belakang. Dia puasa, dia sedekah, dia gapo. Hamba tak ada pitih lah, biasa dia ibadat semaya. Semaya ke puasa dia, semua tak diterima oleh Allah. Apa? Sebab dia lari daripada ketaatan kepada Tuhan dia. Selagi mana tak jumpa, selagi itulah amalan yang tidak diterima, Tuhan kata. Kita jadi hamba orang kena taatlah ketua dia. Nak kata lagu mana dah. Tu tugas kita. So, kedua, hak tu Pak Ajah dah nak jumpa lagu ni kih ni. Tak ada kita jumpa tengah jalan nampak orang duk unggal. Hamba apa dia ni? Oh, tak tanya lagu tu dah. Tak ada dah cerita ni. Jarang nak temu mata dah. Kedua, hak ni hak ramai sekalinya perempuan yang dimarahi oleh suaminya sehingga ia redha. Duduk dalam rumah, makan suka, ketawa, gembira, ha, hai, bye. Taat ke suami pun dok. Makan tak putus. Buka peti ada makanan, cak puak, caku. Tidur, slow, boluk dengan kain selimut. Tidur makan, ketandah. Tidur makan, ketandah. Ada isteri aku ni. Tak ada cara kepada suami dia.
maka dia semaya, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia buat baik kepada siapa-siapa pun tak dapat pahala langsung. Kosong. Sekalipun semaya tak payah qada dah, tapi tak ada pahala langsung. Ketiga golongan manusianya, orang yang mabuk, makan arak, makan dadah, makan pil ecstasy, makan 5, makan 6, makan 7, 8, 9, 10, makan belaka. Nah, semua hak boleh makan, palanya tak bah punya makan, pala paik pun, enjin kipahnya makan, habisnya makan, asal temu saja, maka jadi mabuklah dia. Dia pun semaya dalam keadaan mabuk gila lagu tu. Tak diterima Tuhan sehingga dia jaga sedar baru diterima. Orang makan obat gila, makan obat ekstasi jadi tu imam. Tiba-tiba boleh mayat 13 juzuk semaya. Bahaya ekstasi ni, malam tak tidur selok putih mata. Bismillah. Suara sedap dah pula. Tak sah, tak diterima Tuhan sebab happy kacik pi. Suatu cerita, suatu cerita, suatu khabar. Bukan hadis, bukan gapo ni. Sama ada cerita ini ambil daripada hadis ke gapo dia, tetapi dia ini adalah khabar semata-mata. Cerita. Sebut dalam kitab-kitab. Sama ada dia petik daripada ringkasan hadis ke, tetapi hak ni sekadar khabar sahaja. Cerita di dalam kitab. Gapo dia? Bahawa sembahyang seseorang yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala itu 10 perkara. Sembahyang yang tidak diterima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Sekalipun sembahyang ni sah, tetapi tidak diterima Tuhan. Yakni tidak ada pahala, tidak berpahala. Pertama, 10 golongan hak sembahyang dia tidak diterima Tuhan. Pertama, semaya dengan tidak berjemaah. Ada pendapat kata orang lelaki wajib berjemaah. Kalau tidak berjemaah, tak dapat pahala. Tidak diterima pahala dia, pahala semaya dia. Manakala kalau ada pendapat dalam mazhab Malik kata la solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah, tidak dapat pahala. Imam Malik kata tidak sah semaya bagi jiran kepada masjid kecuali semaya di masjid. Kena semaya di masjid kata Imam Malik. Kalau orang jauh tak apa. Mazhab kita sah, orang jiran masjid semaya di rumah pun sah, tetapi tidak dapat fadilah. Gitulah lah. Ada pendapat kata semaya sah tapi tidak diterima. Ni masuk dalam ni 10 golongan ni. Orang semaya tak berjemaah tak dapat pahala. Kedua, sembahyang orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Orang banyak pitih, tiba-tiba tak tubik zakat. Tutup haji, tutup lebas, semaya duk depan semacam, tetapi kedekut pahit zakat tak wak tubik. Maka orang kaya yang sembahyang berjemaah pun tak diterima sembahyangnya kalau dia tidak keluar ke zakat dia. Ketiga, sembahyang orang yang melakukan zina. Orang yang amal ke zina. Duduk sebentar pergi alik Thailand, pergi golok ko, pergi gapo dia ko, kerja dia berzina. Ada orang tu kita tengok dia tu asal orang kaya. Orang kerja sedap lah, kerja bank, tua comel, semak. Tetapi kita tengok dalam sorok dia penuh gambar perempuan. Tidur dengan perempuan hok haram semacam. Tapi betul sungguh Tuhan kata kalau berzina ni Tuhan hilang ke cahaya muka dia. Asal dia ni orang comel, orang semak. Tapi apabila dia berzina, koh hari koh kuru. Koh hari koh kuru, kulit dia jadi koh angu, koh harta dia semakin susuk, jadi orang paling papa dan tidak ada peedo. Apa? Kis berzina. Kena jaga kita. Zina ni tak ada lah benda paling besar sekali. Kena menikah. Nak setara mana pun jangan berzina. Takut Tuhan. Nikah hak halal ada, nak pergi cari cara halal.
Kepaknya sembahyang orang yang memakai riba. Bukan makan roba. Jangan roh tu bagi atas. Makan roba selalu. Makan roba ni budak-budak bodoh mengaji sekolah. Orang duduk mengaji duduk makan roba. Tu je tu makan roba. Bukan makan riba. Ni makan riba. Makan riba ni dengan secara sukarela. Sama ada dia hutang ke orang, dia kena ke ni pinjaman yang banyak menyebabkan dia dapat hutang. Panggil litoh darat. Litoh ni biasa duduk dalam benda. Bapa kerja litoh ni hisap darah orang. Tapi ada litoh duduk atas darat naik kereta. Pulak tu ke litoh ni. Tapi tak warna hitam lah dia nya. Manusia lah. Dia hisap darah orang. Hisap kesenangan orang. Hisap pitih orang. Dipanggil litoh darat. Nah ni. Maka semaya be dia tak diterima Tuhan. Pak lagu mana ambola ni duduk keadaan riba juga. Kadang-kadang terpaksa nak buat pinjaman yang dikena ke riba. Pinjaman nak buat rumah, nak beli kenderaan, bukan nak bermewah, keperluan ambo. Ambo nak belajar kena ke pinjaman yang ada unsur riba. Maka hak tu kita terpaksa. Maka terpaksa ulama berkhilaf hukum dia. Boleh kau tak boleh riba hak terpaksa. Kalau riba semata-mata saja-saja dan tidak ada cara lain dah. Kalau ada cara lain yang halal tiba-tiba pilih hak riba, tak boleh. Kena jangan pilih hak riba. Biarlah lagu mana susah sikit kau, tak apa hak penting jangan ada unsur riba. Bahkan riba ni Nabi kata lebih buruk daripada 40 kali berzina. 40 kali berzina tu jahat dah. Orang ni kalau berzina dalam hidup dia sekali dua ya, tiba-tiba 40 kali. Maka Nabi kata riba itu lebih berat daripada 40 kali zina lagi. Kelima semaya penyamung. Penyamung ni yang meropok, perampok. Tiba-tiba berhenti sebentar. Kita boleh dah ambil ni berhenti sebentar semaya weh. Pok kita. Nama semaya pok dia. Siap jadi tu email dah. Bawa piti jasa jabe. Maka hukum dia tak diterima sembahyang dia kerana merokok. Keenamnya sembahyang orang yang memakai yang haram. Makan benda haram. Makan benda haram lah. Riba tu duit tu kita tak makan piti. Riba ni bukan kita makan piti. Kita makan tu di piti tu kita ambil saja, piti kita guna. Keenamnya ni makan barang haram. Makan dadah, makan arak, makan pe kuda, makan dadah, makan heroin, makan hero tak makan, heroin orang makan. Nampak? Hero tak makan. Maka makan benda lagu tu, Tuhan tak terima semaya. Ketika dia mabuk tu tak sah langsung semaya. Ketika dok makan heroin tu tiba-tiba bapa demo ini ambil semaya, tahajud. Baru kena boleh sepuku, pergi maya tahajud. Bisa demo. Tak sah lagu tu, dia tengah sting lagu tu. Maka tak sah. Tetapi ketika dia molek-molek ni, tapi dia pengamal. Pencandu dia panggil. Orang berahi makan. Maka tak sah juga semaya. Tak dapat pahala semaya dia. Ketujuhnya semaya hak tak diterima Tuhan, sembahyang orang memakan ataupun meminum benda haram. Minum benda haram pula. Arak ke gapo. Makan ni. Minum. Kelapai sembahyang orang yang menjual barang-barang haram. Jual dadah. Jual pe kuda. Jual pe itik. Pe serati. Pe gilo. Pe gilo dia panggil. Obat gilo. Jaba panggil. Jaba. Obat gilo. Obat gilo. Makan tu jadi gilo lalu. Orang molek jadi gila lalu. Pe kuda asalnya pe ni nak makan kuda supaya kuda naik semangat, nak setubuh, nak mengawal kuda. Kuda tu kuat dah, makan pe tu jadi kuat lagi, Power Ranger. Tiba-tiba kita bukan kuda makan. Kuda sebelah ya. Sebelah campur air sebeledi, kaca-kaca minum kuda. Suruh mengawal dapat anak benih kuda. Kita bahar 2 butir. Kuda makan separuh, kita bahar 2 butir, 3. Bukan kuda tu, Ferrari jadi. Nampak? Ferrari. Bunyi siap bunyi. Nampak?
Oh, bisa pada kuda. Kuda mengiling kepala tengok. Lah ni ada pe babi pula. Pe babi ni pe tak tahulah nak suruh babi ngaji, rajin ngaji pondok ke guano. Pe demai dia lah. Tiba-tiba manusia makan macam-macam. Nyetak bah. Selendang mutu, makan belaka. Tai lembu pun makan juga manusia lah ni. Lembu ke? Mula-mula eyok tu. Buat beledi so. Beledi lah ke mana? Beledi dia hok blubber sini. Kalau belum tutup tak jadi, dia kena belum. Kalau beledi belum tu kerja dia. Dia pergi cari wak lolok cara ke lembu. Dia tengok lembu beyok tu yang paling-paling dia skup lalu. Skup pop. Tengah dia wak molek dia pergi sedup. Hijau muka. Jadi atromen taruh selalu. Manusia kalau dah gila ni gila dah ni. Siapa tahap tu makan. Maka amalan dia pun Tuhan tak terima kalau tahap ni. Kesembilan semaya hamba yang lari daripada Tuhan dia, lari daripada Tuhan dia, maka tak terima selagi mana dia tidak kembali kepada Tuhan dia dan kembali taat pun. Kesepuluh, sembahyang perempuan yang masih muka dia. Masih muka dia, apa dia masuk masih muka ni? Tu masih muka. Bukan kita siung, bapa awak bau masih. Bau masih, bukan gitu. Masuk masa muka ni. Kalau dia tu asal muka manis, tiba-tiba masa muka jadi deraka. Tetapi kalau mula daripada kita nikah dah, siapa keluar ni, muka masa macam kejadian dah. Muka dia tak boleh, kalau senyum jadi soyok mulut. Jadi soyok, dia kena duduk gini muka dia. Macam mulut ikan puyuh lah begitu. Nak kata lagu mana lah. Maka tak boleh marah ke dia, tu muka dia nak kata lagu mana. Tapi kalau muka manis tiba-tiba jadi masa, tu tak boleh. Atau menderhakai suami, atau bertutur dengan marah terhadap suami. Suami royak lagu ni, dia jawab lagu ni. Awak tak takut Tuhan ke? Awak seorang lah takut Tuhannya, saya bukan. Takut gak? Wajib isteri ni kena taat kepada suami, masuk neraka. Moga neraka awak tu gak. Boleh teh nak wi lah kok saya. Wi lah. Wi sekali lagi saya nak dengar neraka. Iya dah bedu. Nyawak lagu tu awak. Siapa perekat lagu tu berat dah tu. Isteri tu masuk makan labo kau gapo dia. Sebab tu suami isteri waktu biasa ya. Kalau boleh isteri yang solehah tak jawab mulut taat, terima kasih. Jaga hargailah dia. Nak cari payah dah lah ni. Bagai rare, bagai unlimited, bagai panggil apa? Vintage. Panggil apa? Perempuan yang keluar rumah tanpa izin. Ni bentuk derhaka lagi, keluar rumah dah pula. Kalau tanya pasal jamak kosa, kita dari Terengganu siapa ke Penang. Terengganu ke Penang jauh satu deh. Siapa di Penang tu boleh dok jamak kosa dekat rumah sewa. Sebab sebelum tu kita pergi rumah sewa kita dulu. Duduk 2 hari sebelum balik tempat ngaji. Dia orang Terengganu ngaji di Pulau Penang. Pulau Penang ni ada tempat khas dia lah. Tertentulah tempat ngaji dia. Tetapi dia tak pergi tempat direct ke tempat ngaji dia. Dia singgah di rumah sewa dia dulu 2 hari. Boleh jamak kosa ke tak? Boleh jamak kosa lagi. Tapi dia masuk kawasan tempat pengajian, maka hukum dia tak boleh dah. Kecuali lah rumah sewa tu berada di tempat pengajian. Dalam satu kampung dengan tempat pengajian, maka siapa di rumah sewa seolah-olah siapa dah tempat pengajian, tak boleh jamak kosa dah. Tapi kalau dia berada di luar daripada kawasan pusat pengajian tu, maka boleh punya. Sekiranya seorang itu malu berpakaian kain pelekat berada di luar rumah, adakah pakaian tersebut makruh dipakai ketika solat? Ambo sebut dulu makruh kita pakai pakaian yang kalau kita pakai luar kita malu. Dia kata gini pula, dia pun tanya. Ambo malu pakai kain pelekat sebelah luar. Luar pakai kain pelekat gi ilmu ambo malu. Jadi makruh dak pakai kain pelekat. Tergambar soalan dia ni pelik sungguh orang ni. Dia gini. Maksud dia kalau kain pelekat kau gapo tu dikecualikan. Hak tu pakaian ibadat dah. Selain daripada pakaian ibadat misalnya.
Maka kita nak pakai dalam semaya, boleh kau tidak, tengok kalau benda tu kita malu pakai luar, malu. Seperti pakai kain pelekat saja, tubik luar malu. Pakai kain pelekat dengan jubah dengan serban, tubik luar, saya malu juga. Saya bukan tok guru. Bukan masuk dia lagu tu. Hak tu kalau pakaian yang kita nampak macam nampak tak berapa senonoh sangat. Pakaian hak tak senonoh, tengok. Kalau tak senonoh tu sehingga kita di luar rumah kita malu, hak tu tak boleh pakai. Tapi kalau pakai ibadat dah dengan jubah dengan serban tu tak ada kira. Saya malu pakai jubah pakai serban. Makruh bukan gitu maksud dia ni. Lagu tu. Ada kodok petua. Untuk kelenjar di leher yang bengkok. Ni kali penyakit bekok kau ni. Beguk dipanggil. Kadang-kadang surut, kadang-kadang bekok ataupun tonsil ke apa dia gini. Masalah kalau bekok kawasan tekok ni dia perlu ke warna putih butir star, warna purple gitu. Letak kawasan ni orang zaman dulu dia letak nila. Nila baju tu nila utama. Raja Muda Pura Cendana. Tu nila, ni nila, tok nila, warna purple. Ataupun tok pakaian warna purple, kain tuala tu sakut di tekok tu. Kawasan tinok warna purple. Kedua, jangan minum air batu. Minum air panah. Ketiganya, makan ais kering. Ais kering dibenarkan. Ais kering apa? Ais kering vanila. Perasa vanila. Jangan campur. Air bersih vanila saja. Beli sekotak tu ais kering vanila, makan sejuk, insya-Allah dia vanila tu kita nak tu, dia akan jadi teh bekok tu. Hak lain jangan minum. Ais kering lain jangan makan. Ais kering cornetto kau tak boleh. Ais kering hak sedap-sedap main genung pun tak boleh berlaku. Dalam usaha kita tengah menyelansai ke hotel, tiba-tiba kita mati meninggal dunia. Macam mana ustaz? Soalan orang mati ni. Dia meninggal dunia dah ni. Pas lagu mana gini? Apabila kesalahan kita cuba dah kita nak lansai ke tapi kita tak mampu, tak insya-Allah Tuhan maaf. Cuma jangan selesai lagu tu saja, wak lolok maaf strik lagu tu. Kalau tinggal harta, wajiblah orang yang menerima saka dia bayar hutang dulu. Jangan wak dia mati dah wak kira. Sedap. Awak tahu tak pok awak tu hutang dengan saya berapa? 4 riyal. 4 riyal bukan. 48 juta. Awak kata mudah ransai gitu. Mati. Jangan. Kena bayar. Syariat. Kesilapan dunia. Kih dunia kena selesai di dunia. Kalau kita zikir tayyibah. Hari-hari banyak. Jadi sing ko. Apa dia zikir tayyibah? Kalimah tayyibah. La ilaha illallah. Kalau ngatik la ilaha illallah jadi sing. Tak. Boleh pahala lah apa jadi isingnya. Ising ni dalam kaedah ilmu nahwu, nama kullu syai'in yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyi syai'in akhari. Setiap benda yang kita beri nama kepada binatang, perbuatan binatang, tu dipanggil ising menurut ilmu nahwu. Maka tak jadi ising dah kita. Memang kita tu ising dah. Zaidun tu ising. Tak gila. Ngatik la ilaha illallah insya-Allah tak gila. Apa hukum bercakap semasa ambil wuduk? Afdalnya, sunatnya jangan bercakap ketika ambil wuduk kerana wuduk tu ibadat. Saya gianya ketika memulaku ke ibadat, buat dalam keadaan tenang, buat dalam keadaan hormat, maka ambil semaya. Kalau kita kecek tak batal, cuma sebab kita tengok buat ibadat ke, moleknya kita senyap. Sebagaimana semaya wajib kena senyap, tapi ambil semaya sunat senyap. Boleh royak cara mandi wajib hok betul, takut ada salah. Gini, mandi wajib hok betul, pertama niat. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Bila kau nak niat tu? Ketika air mula kena di tubuh kita. Kita ambil cucu kau, pasal air, zoom, start kena tu, boleh niat. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Maka kita rata ke air tu ke seluruh tubuh kita. Tempat-tempat belipak, kuku kau, telinga kau, masuk air dalam hidung, mulut koma, comor-comor sini sikit kau, tempat-tempat belipak. Bawah tu kita kena sikit punggung tu biar tubik sikit, kita cuci apa semua. Kemaluan tu kita cekoh sikit biar tenganguk. Gitu. Kita cucu sikit dengan air biar dia masuk belakang. Lepas tu biarlah.
Ambil air semaya dulu, kau tak ambil air semaya tak apalah, hak penting rata ke air dulu. Lagu tu lah. Mandi wajib ni penting dah. Lagu mana pun kena berata juga air tu kerana berkaitan dengan semaya, kait banyak benda. Kalau masa sujud tertubik air mata dan hingus, cemar kain dengan sejadah, batal qada solat. Tak batal. Air mata tidak najis, hingus pun tidak najis, maka tidak batal. Tak batal. Boleh tak ijazah kan baca Jibril semasa melihat Ifrit mengejar Rasulullah semasa malam Isra' dan Mi'raj. Dia ada satu amalan dipanggil Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril ini iaitu ketika Rasulullah Isra' Mi'raj. Apabila Rasulullah Isra' Mi'raj, tiba-tiba Ifrit nak ganggu Nabi. Dia bawa satu jamu. Jamu ni bakar api kan. Dia nak pergi khianat Nabi, nak pergi bakar Nabi supaya Nabi tak ada pergi Isra' Mi'raj. Maka ketika dia kejar Rasulullah, maka Rasulullah sudah duduk tengok, kejar. Maka Jibril berbual dengan Rasulullah, ya Rasulullah, munak tak kalau aku ajar satu doa yang apabila kamu baca doa ini, Ifrit tu akan bersembah, rebah. Yang hamba tu bersembah, api tu akan bakar tubuh dia sendiri. Jatuh atas kepala dia terbakar. Katanya Jibril, boleh ajarlah. Maka Jibril pun ajarlah satu doa. Gapo dia doa dia? Hamba pun tak ingat. Hamba tak ingat dah auzubi kalimatillahi tammati min kulli allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun. Lebih kurang gitu ayat-ayat dia lagu tu. Akhir sekali illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Pendeklah, lebih kurang panjang tu ayat dia. Tu dipanggil Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril ni kalau orang masuk atu, pegang atas kepala dia, baca ayat ni. Baca sungguh. Jekuh belah-belah. Tubik buat gitu. Insya-Allah tubik habis. Tok email, tok bomo apa semua tubik berlaku. Nama kena jekuh. Atu tak tubik, kita tu. Orang buat bomo. Ni antara ayat yang power. Kalau nak bomo ni antara ayat yang kuat ni. Ruqyah Jibril. Tengoklah, ceklah dalam internet lah ni, boleh nak cari dah. Macam mana nak buat bila hati dah tak ada feeling dah dengan keadaan dunia. Asyik ingat akhirat je. Kadang-kadang sampai malas nak jalankan tanggungjawab dunia dan keluarga. Ingat dunia, ingat akhirat lagu tu. Siapa tinggal tanggungjawab? Ingat akhirat kau? Ingat akhirat kau tinggal tanggungjawab tu? Malah ingat kerja tu ingat akhirat kau tak? Ni malah bukan ingat akhirat, malah kohong. Dia nak duk saja dah tu. Kena tipu setan. Orang yang ingat akhirat semakin kuat bekerja, semakin amanah dengan kerja dia. Takut kalau hasil gaji dia buat dari hasil daripada benda haram. Buat kerja tertik molek, tanggungjawab dengan isteri dia, lemah lembut kecek dengan isteri dia, sayang kepada anak-anak. Ni baru orang ingat akhirat. Bukan ingat akhirat, malah jalan tanggungjawab sebab ingat akhirat. Ingat akhirat gapo? Tu ingat senten. Ingat kena tipu senten. Senten berlaku dah tu. Dah kata ingat akhirat, siapa tinggal dunia dah. Kalau betul-betul ingat akhirat, ingat kita akan ditanya oleh Tuhan, bukan lagu tu cara tu pemalas. Pemalas tu mazmumah. Ingat akhirat ni Nabi suruh. Berarti Nabi suruh jadi malah lah. Kayak Tuhan suruh, Nabi suruh ingat akhirat. Berarti kalau dia faham ingat akhirat ni siapa tak jalan tanggungjawab apa keluarga. Nabi ajar malah bukan. Waktu faham demo Jika tersilap kiblat lebih 10 tahun kena qada. Gitulah hukum dia. Kena qada. Nak kata gua nak silap tentu dah salah semaya kita. Nak kata gua ada qada. Pendapat-pendapat hamba tak ingat. Hamba tahunya, sekadar hamba ingatnya kena qada, tak ada cara dah. Nyanyolah kat hambanya. Dah nak kata lagu mana, buat apalah terbola. Saya tak tahu. Dah saya baik tak tahu tu. Siapa dia suruh cek pulak kiblat ni? Tak boleh korok. Lagu masalah. Awal pertama mengenal Allah
mohon pencerahan tarikat atau bab-bab yang perlu kita ngaji dulu. Terima kasih. Awal pertama mengenal Allah yakni mengaji ilmu tauhid. Ngaji dulu siapa dia Allah tu, siapa dia Tuhan kita. Lepas tu apabila kita kenal, barulah kita sembah dia. Barulah kita buat ibadat ke dia. Nah, lagu tu. Boleh tahu kodok cerita mengenai pohon sahabi di Jordan. Allah. Ada satu pohon di Jordan. Tempat dia Jordan dekat dengan sempadan Iraq. Nama tempat dia Buqai Awiyah. Buqai Awiyah. Anak tak cakap baca. Gapo dia? Buqai Awiyah. Nama tempat dia. Jalan dia kalau kita pergi masuk Iraq sikit, kona semula. Jalan dia. Masuk ke satu tempat pada pasir. Pada pasir guru. Tiba-tiba tengah tu ada satu pohon hidup. Besar, rendah, besar. Dekat-dekat sama besar dengan surah ni. Kecil sikit kali. Kecil sikit pohon dia tu. Bawah pohon tu ada oasis. Oasis. Nampak bukan penyanyi lagu Oasis tu. Lompok air tu, panggil apa dia tak tahu. Lompok air. Situ diriwayatkan Rasulullah pernah berteduh di bawah pohon tu. Maka apabila pohon itu pernah melihat Rasulullah sebab dia hidup kan, maka dia dipanggil the living sahabi. Satu-satu sahabat yang masih hidup, yang sempat tengok Nabi, yang masih hidup, maka gelaran bagi pokok tu the living sahabi. Ana ambo ada rezeki boleh pergi situ. Alhamdulillah. Pergi situ. Masa kita pergi ni kita nak ayat cerita sikitlah. Masa kita pergi situ kita tanya. Maka nak kelik tu, masa nak kelik tu kita tanya driver tu. Driver tu dia duk biasa bawa orang lah. Pelancong-pelancong kau pelajar-pelajar hok di Jordan pergi bawah tu. Maka kita tanya, boleh ke tak kita nak ambil pokok kayu ni nak buat kelik di rumah? Nak ambil berkat lah, nak buat pala sebeh ke pokok kita ke. Rupa tak tahu pokok kita. Kalau pokok tu duduk Malaysia tak tahu. Waktu 3 tunggu saja dah. Nyawak sebeh, nyawak ulu kerih, nyawak gapo dia. Ambil nyawak sebeh. Katanya driver tu kata jangan ambil siapa apa yang ada sini, jangan ambil. Jangan ambil. Sebab apa? Sebab pokok ni seolah-olah dijaga dia panggil. Orang Jordan pun tahu. Maknanya kalau kita buat benda-benda sesuatu akan berlaku benda tak comel kata. Ambil kau repih rating dia ke jangan. Kepercayaan pokok dia lah situ ni kata. Binatang tak masuk kawasan ni. Binatang hima kau apa dia anjing tak boleh masuk kawasan ni. Maka kita pun tak boleh ambil tak apalah. Kita tak repih lah pokoknya. Dah muka kita tak siwi repih ke? Pokok. Kita pun hitam kat bawah lah. Kok ada. Kita tak repih, kita ke straight. Mana repih? Nampak kita hitam kat bawah-bawah takut ada hok jatuh. Jumpalah. Kita pun buat terik, buat lelok buang tu dia. Oh, sore lagi kita arahlah kutip keliling, kutip kayu, kutip gapo dia hok jatuh. Kita tak repih. Kita pun bubuh dalam kain buat kelik. Naik kereta gapo semua kelik. Apabila kelik tu mungkin pun pada pasir ke? Kelik. Sesak. Driver tu padahal dia duk biasa bawa orang lama dah. Kau sesak. Driver tu kata silap jalan kita ni. Dia pergi pula. Pening dah saya. Dia tengok macam ya pada pasir ni kita tengok ke tu dia nampak macam bangunan kita jadi pening. Giung kau jauh. Sudah kata. Tiba-tiba kita pun rasa tak sedap dah ni. Sudah. Dia kata tak boleh ambil tu pagi tu situ. Maka kita pun royak. Kita tengok driver tu pucat dah muka dia. Pocik tu berubah dah muka dia. Sodah. Malu kat orang lagi macam-macam dia kata sodah. Sekali jumpa cari. Tak jumpa cari. Jalan kau jauh. Kita kata amu. Kelik semula pokok tu. Lepas tu kita pergi cari mula jalan. Dia pun kelik semula. Dia pun jadi panik tak tahu nak raya kelik. Kelik semula pokok tu kita pergi salam minta izin lah. Sepatutnya. Dia pun tak apa. Kita tak oyak lah ke dia ke apa. Dia pun start kereta pun jalan di situ punya. Depan tu ya jalan. Nampak saat ni kau jauh. Dia jadi mabuk kita lagi-lagi dah tak biasa tu. Sodahlah kata. Kena lipat kawan tu. Bolehlah pokok tu ada sini lah ni. Tak tahu duk mana dah pokok tu. Tak tahulah.
Tapi ada lagi so. The living sahabi. Tu payah pokok tu. Pokok kita okey jenis sesek ganas saja. Apa hukum perubatan secara hipnoterapi ataupun hipnosis? Hipnosis ini pukau. Pukau lah kita panggil pukau. Boleh kodok kita buat pukau dalam bentuk rawatan. Gini, misalnya kita panggil seorang tu jenis minat makan dadah. Kita pun panggil dia. Okey, saya nak pukau awak. Hipnosis dengan pukau, beza dia pukau, kita kuasai fikiran dia dengan tanpa izin. Dia tak izin pun kita boleh pukau. Tu pukau. Hipnosis ini dia kena izin. Diri orang tu izin untuk saya dikuasai. Tu panggil hipnosis. Tu beza hipnosis dengan pukau. Pukau ni Assalamualaikum. Tak khabar apa. Habis. Nyo ambil piti habis. Kalau hipnosis ni kita izin. Okey, saya nak hipnosis awak dah. Izin dah. Apa izin. Contohnya orang yang minat makan dadah. Kita wayak ke dia, kita hipnosis dia. Apabila hipnosis, kita setting otak dia. Saya benci dadah. Kalau saya makan dadah, saya mutuh. Nampak misalnya contohnya. Kita pun okey. Gitu. Kita setting pop. Maka dia jadi gitu. Hipnosis. Boleh tak? Tu rawatan boleh tak? Ya kena buat rawatan lagu tu. Rawatan orang gay, rawatan orang lesbian. Boleh buat belaka tu. Suka jatuh sama jatuh. Saya suka kepada perempuan. Saya benci kepada jatuh. Habisnya benci tok Imam, tok Bela, tok Siyo. Ya kena oyak molek tu jangan silap oyak. Mungkin arah aja jadi pening. Tu hipnosis. Dan hipnosis ni orang tak guna perkataan tidak. Tidak ataupun jangan. Tak boleh kita hipnosis orang kita kata awak jangan makan dadah dah. Jangan tak boleh sebut jangan. Ataupun awak tidak jahat deh. Tak boleh. Tidak tak boleh. Tidak dan jangan tak boleh. Tu hipnosis. Hipnosis ni ada cara dia lah, kena mengaji lah. Hipnosis ni macam-macam lah. Hamba bukan tok guru hipnosis. Tu. Yang cari tahu dia lah. Penerangnya lebih lanjut lagi. Tapi rawatan bentuk lagu tu boleh hukum dia, tak ada masalah apa. Bentuk rawatan juga. Hamba tinggal solat banyak lagu mana hamba nak buat. Kalau hamba setiap kali semaya zuhur hamba qada sekali. Dah pada tak qada langsung baik buat lagu tu. Apa hukum pakai emas dan pakai spek ketika solat? Buang leknya buai emas ni dengan buai spek. Kalau boleh muka kita ni jangan ada lapik langsung. Spek kau gapo tapi nak pecah spek tak nampak apa sujud pahal kau ni tak boleh lah. Tapi kalau tak ada gapo dia molek afdal buai. Benda yang menutup muka kita afdalnya lagu tu. Tapi kalau tempat pakar pun hukumnya tidak batal, makruh saja. Apa kelebihan puasa 9 Muharram, 10 Muharram esok dengan lusa? 10 Muharram Nabi kata puasa 10 Muharram ni kifarat dosa setahun. Kifarat ke dosa kesilapan kita dengan Tuhan selama setahun. Setahun ni lah. Setahun akhir datang, setahun. Macam mana kalau kita ubah baca Al-Quran dalam doa? Contohnya kita ubah perkataan ramai. Rabbi jadi Rabbana. Rabbi ufirli wa bil walidayya. Rabbana ufir lana wa li walidaina wa li walidina. Macam-macam doa ni. Boleh kau dah ubah. Dua. Ada kata afdal kekal ke bacaan Al-Quran tu. Kerana pahala dia sangat banyak. Tetapi niat ke makna untuk jamak. Faham tak? Lafaz tu kekal dengan lafaz Al-Quran. Kerana lafaz tu lafaz Al-Quran pahala banyak. Tapi niat ke makna tu jamak umum. Ada kata tak tukar ke lafaz itu kepada lafaz jamak lebih afdal. Boleh berlaku mana-mana Boleh kalau kita mandi biasa dulu lepas tu baru kita niat mandi wajib. Boleh, tak ada masalah apa. Asal mandi wajib ya. Macam mana nak hindari perasaan deki dengan rezeki dan kehidupan orang lain. Bagaimana nak hadirkan rasa bersyukur. Kita orang deki ni, orang yang merasai nikmat Tuhan hanya dia yang layak memperolehi dia. Orang lain tak layak nak memperolehi nikmat daripada Allah. Orang ni orang deki. Sepatutnya kita melihat pemberian Tuhan kepada sesiapa tu itu adalah anugerah daripada Allah. Jangan ada perasaan dengki. Tuhan nak beri kepada siapa-siapa dia tu bukan hak kita. Tak ada hak kita nak merasa cemburu, rasa gapo. Lainlah Tuhan ambil hak kita beri kepada dia. Mungkin kita akan rasa marah. Tetapi kalau pemberian Allah, bahkan kita kena tengok sentiasa kepada diri kita,
Berapa banyak nikmat dah Allah Taala beri kepada kita. Tak cukup lagi ko. Tomok benar dah kita ni. Baru lahir perasaan bersyukur dan tidak berdeki dengan orang. Nak tanya orang tua kalau orang tu dia semaya jari-jari. Tapi boleh berubah orang. Boleh berubah orang masuk atu. Adakah dia berubah pakai jin kafir ataupun jin Islam gini? Masalah dia tak semaya tu bab lain. Tidak menunjukkan alamat dia apabila dia semaya tu dia pakai jin Islam. Tak juga. Tak menunjukkan dia tak semaya tu dia pakai jin kafir. Tak juga. Tak semestinya nah. Bab semaya tu bukan ukuran dalam bab menentukan jin Islam atau jin kafir. Gitu mudah. Nak tanya adakah salah satu punca makanan sumber haram sebelum ni buat hati kita jadi tak tenang dalam semaya zikir, duk keringat kok benda lain semacam selain Allah. Makan benda kotor. Ya, antara faktor menyebabkan kita ni keras hati dengan Allah, keras hati dengan kebaikan, payah nak terima nasihat orang adalah makan benda-benda yang haram, benda-benda kotor yang menyebabkan hati kita keras untuk menerima kebaikan dan untuk mengingati Tuhan. Ada seorang wali melihat seorang yang pergi ke Mekah. Dia pun tengok ada seorang pemuda buat ibadat. Masya Allah. Nya tawah, semaya, ibadat Allah Rabbi. Kita padan dengan umur dia. Ibadat terlalu banyak. Maka Syekh ni pun panggil dia. Awal mari. Syekh awal ni orang mana? Buatlah berkenalan. Akhir sekali Syekh tu tanya, Masya Allah, awak buat ibadat banyaknya lah. Itulah Syekh. Tak tahulah, Alhamdulillah tu hewi kekuatan kepada saya. Ya. Sehingga ke saya boleh buat ibadat banyak, katanya Syekh. Masya Allah hentan. Tahajudnya dengan semajanya. Akhir sekali katanya Syekh, boleh kau doa esok ajak kita makan sekali, boleh tak? Makan sekali dengan Syekh. Ya ajaklah makan tengah hari. Makan tengah hari. Apabila dia masuk dalam rumah Syekh, Syekh pun ajaklah jamu makan apa semua. Lepas pada sudah makan, Syekh kata tak apalah, boleh pergi tu tak boleh buat ibadat dia. Sudah. Dia nak tawah jadi tak rasa tak cekak letih weh. Kena gaponya sihir di Syekh tu dah lah. Syekh tu nya sihir yang berkali. Tadi boleh buat ibadat rajin semaya gapo dia apa semua. Apabila makan dengan Syekh tu jadi letih hamba. Tak cekak tu. Jadi tak kuat ibadat. Maka dia pergi cari Syekh tu, mula jumpa. Dia kata, Syekh, apa? Nak tanya benda, ada apa? Dulu saya kalau bak tawah, bak semaya sunat, baca Quran, kau hebat benar. Tapi lepas pada kelik makan rumah Syekh hari tu, kata, tahu, segera tak cekak, kau kecil manis dah hamba, kau guana. Katanya Syekh tu gini, hamba tengok demo mula-mula awal-awal. Hamba tengok demo duk buat ibadat awal-awal lagi hamba boleh kesal demo kena tipu setan. Tipu setan lagu mana? Duk tawah, duk baca Quran, duk gapo, duk semaya tipu setan lagu mana? Hamba tengok setan tipu demo makan barang tak bersih, barang haram. Maka kekuatan hok demo tu daripada kekuatan barang haram. Maka ibadat demo sia-sia saja hamba tengok. Maka hamba tengok kesia ke demo. Maka hamba pun cari barang yang halal untuk hamba wi makan ke demo. Wi guna sumber halal. Hak ni baru hak diterima. Ya Rabbi, sebenarnya hak ni hak hamba nya hak ni hak lebih-lebih tu setan belaka. Kekuatan daripada benda haram. Lagu tu rupanya benda halal. Sebab tu orang kalau kita tengok naik Syekh Rabbana, tak semaya, tak gapo, tapi tu hewi kelebihan, ada benda haram dia guna tu. Lagu tu. Betul kau baby yang meninggal dunia dalam kandungan boleh jumpa balik di akhirat? Ya. Kalau lahirnya cukup bulan lah. Lahir maknanya lepas pada tiup ruh lah, tiup ruh. Adakah Nur Muhammad itu sebahagian zat Allah, kata seorang syekh luar negara? Siapa dia kata syekh luar negara ni kata Nur Muhammad sebahagian daripada Allah? Hamba tak tahu ni dah. Ni soalan royak lagu tu. Kata seorang syekh luar negara, dia kata Nur Muhammad tu sebahagian daripada zat Tuhan. Kita ahlu sunnah wal jamaah kata zat Tuhan ni tak boleh dibahagi. Tuhan itu wahdaniyah.
wahdaniyah, wahdatul za, wahdatul af'a, wahdatul sifat. So pada sifat dia, so pada zat dia, so pada perbuatan dia. Tak boleh dibelah bagi zat Tuhan. Lagu mana Nur Muhammad sebahagian daripada zat Tuhannya? Etikad ahli sunnah wal jamaah tidak berlaku lagu ni. Nur Muhammad bukan sebahagian daripada zat Tuhan. Tak tahulah, takut orang ni salah dengar kau lagu mana. Hamba tak tahu, hamba baca soalan. Jadi hamba jawab kepada soalan, bukan jawab kepada nama ke perkataan hamba ni nyokiyah pula. Tunjuk gambar syekh tu, nyo buat combine pula sebelah hamba ni. Tu kerja menyesatkan orang fitnah ni. Cuma hamba jawab menurut soalan ni sahaja. Jadi Nur Muhammad bukan sebahagian daripada zat Tuhan. Mudah. Hamba nak syarah panjang-panjang cara perbahasan malah bukan beda dia, bukan lapangan dia. Live ni kita dengar sekali, ramai orang tak cukup keahlian. Hok dengar, kalau hamba syarah takut jadi muka lain. Cuma kita nak sebut secara ringkas, Nur Muhammad bukan sebahagian daripada zat Tuhan. Macam mana nak jaga hati daripada sifat riak? Contoh kita pakai tasbih, zikir pakai tasbih, kebetulan dilihat oleh orang, takut hati rasa sesuatu. Gini, kita kalau masih tak kuat lagi hati kita kena sembunyi ke amalan kita. Tapi kalau hati dah kuat dah, sentiasa ingat Tuhan, manusia tengok kau tak tengok kau, maka tu tak perlu sembunyi ke amal kita. Kalau kita banyak dosa nanti di masyarakat, adakah Nabi kenal kita sebagai umat? Nabi kenal belaka umat dia. Adakah benar wali majzub pakaian dia nampak macam biasa, setengah nampak supaya gila? Hati semua ingat Allah Nabi. Sebab ada pak cik dekat rumah saya pakaian tutup aurat. Biasa ya, tapi semua dia cakap mengenai Tuhan. Dia kecek sindi-sindi, pedih molek lah. Dia tu wali, mana hamba tahu? Kat rumah demo tu siapa dia tak tahu. Dia kata wali majzub tu. Mana hamba tahu? Wali saja mengenal wali. Arkitek saja kena arkitek. Sesek pandai silap saja reti orang ni pandai silap kau bejok sendiri. Nama sama-sama dia. Lagu tu. Tukar masuk saja kena tukar masuk. Wali saja kena wali. Ulama saja kena ulama. Orang jahil saja kena orang jahil. Nama lagu tu. Saya hendak meminta pencerahan dari ustaz hukum tanah gigi palsu untuk orang hidup dan bila sudah meninggal dunia. Hukum dia harus kerana benda ni rawatan dah. Tanah gigi. Bukan kata cabut gigi kita pergi tanah tu bab lain. Tanah gigi ni. Apa hukum dia? Harus hukumnya kerana benda ni rawatan. Apabila mati wajib cabut ke tak? Tak wajib cabut dah. Kerana tak ada hukum hakik dah bagi orang mati. Kalau benda harus dibuat ketika hidup, ketika mati lagi-lagi tak payah cabut. Ustaz kata solat sunat taubat dan mandi sunat taubat ni tak ada sebenarnya. Betul kau ustaz, saya jadi perah. Gini, masalah kita nak taubat ni tidak syarat semaya, tidak syarat mandi. Kita nak taubat dengan Tuhan, tak syarat semaya, tak syarat mandi. Semata-mata kita bertaubat kepada Tuhan, cukup syarat tu beres, tak ada masalah kamu. Lepas tu apa pergi mandi, taubat lah berapa dia semaya, taubat tu nak mengkuatkan lagi. Saya nak membersihkan tubuh saya nak mandi. Dengan harapan, dengan cita-cita semua dosa-dosa saya, hak tubuh-tubuh saya, hak penuh buat maksiat tu bersih sebagaimana saya mandi ni. Gitu sahaja, bukan syarat untuk taubat pun. Lepas tu semaya taubat, nak kuatkan lagi. Saya nak bertaubat kepadamu ya Allah, hamba nak semaya nak bertaubat denganmu. Gitu sahaja. Nabi sebut tidak dipanggil taubat orang yang tidak merubahkan pakaian dia. Maka ulama kata bukan syarat taubat sebenarnya kita tak ubah pakaian, tapi kita nak kita sungguh nak tinggal ni, hamba cabut dengan pakaian maksiat, hamba jual habis, hamba tolak. Dan tidak dipanggil orang yang bertaubat orang yang masih belum menukarkan teman-teman dia. Kita kalau nak taubat kena tinggal saing-saing. Kita tak dipanggil orang yang bertobat orang yang masih mengekalkan tempat tinggal dia. Kena lari daripada tempat tu. Maka kita mandi, kita seolah kita nak lari daripada tu. Gitu sahaja dah. Boleh kau dok wanita istihadah semaya sunat fardu dan semaya sunat, boleh kau tidak? Orang istihadah boleh semaya fardu dengan sembahyang sunat dengan wuduk yang sama. Boleh. Semaya sunat boleh. Semaya fardu tak boleh. Kena ulai pula
Wallahu a'lam. Al-Fatihah.